semuanya, pemimpin-pemimpin di tempat masing-masing, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dan pujian kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada petang ini diizinkannya kita untuk berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam majlis ilmu ini mendatangkan manfaat dalam kehidupan kita. Dapat kita menghabisi saki baki umur kita ini dengan kita sungguh-sungguh beribadah kepada Allah SWT. Sungguh-sungguh kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh kita berjaya dalam kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat. Mudah-mudahan kita sampai kepada cita-cita kita, iaitu untuk mendapat kebahagiaan di dunia. Di dunia ini tenteram, jiwa tenang, lagi tidak ada banyak masalah hidup, lagi dapat anak-anak yang soleh, dapat rezeki yang halal, lagi apa? Kesihatan yang baik. Itu yang kita hendak, kebaikan di dunia. Di akhirat nanti kita hendak lepas dari siksa kubur. Betul? Dia hisap, dapat kitab hisap kita, amalan kita dengan tangan kanan. Lepas itu meniti siratal mustaqim cepat seperti kilat, dan akhirnya dapat masuk ke dalam syurga. Mudah-mudahan kita dapat yang itu, ya. Barulah orang itu dikira berjaya di dunia dan di akhirat. Kalau tidak, hanya di dunia je. Kalau berjaya pun lebih malang lagi, di dunia dia merempat, di akhirat kena siksa. Itu lagi malang. Baik tuan-tuan dan puan, hari ini kita baca muka surat 236. Siapakah yang berhak masuk syurga itu? Kita dah cerita tentang syurga, dah cerita tentang neraka, macam mana hebatnya nikmat syurga, macam mana azabnya siksa neraka. Jadi kita dah tahu syurga tu begini, neraka tu begini. Jadi kita hendak yang mana? Nak syurga ke nak neraka? Siapa nak neraka angkat tangan? Syurga hendak ke tak nak? Siapa yang dapat masuk syurga tu? Kita ke? Kita tengok ni. Allah dah sebut dalam Quran, ramai manusia-manusia yang layak masuk syurga. Siapa? Di antaranya kata Allah, tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Nanti akan kita baca insya-Allah, ya. Ya, perhatikanlah pula ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan siapakah di antara manusia yang berhak masuk syurga. Siapa? Ariel Sharon ke, Benjamin Netanyahu ke, Barack Obama ke, George Bush ke, agak-agak yang layak masuk syurga. Ya, lagi siapa agaknya? Nizam ke, Anwar ke. Ya. Siapa yang layak masuk syurga? Tengok apa kata dia Allah dalam surah-surah dalam Al-Quranul Karim. Dan marilah sama-sama berdoa, mudah-mudahan penulis dan para pembaca. Penulis ni siapa? Namanya B. Arifin, yang mengarang kitab ini. Namanya siapa? B. Arifin. Mudah-mudahan dia ni. Juga para pembaca. Pembaca siapa? Mudah-mudahan yang baca ni pun dapat masuk syurga. Siapa membaca? Kita ni lah. Apa kata Allah dalam Quran? Termasuk orang-orang yang berhak masuk syurga dan jauh, terjauh, bukannya saja jauh, terjauh. Apa itu ter? Paling jauh, terjauh dari neraka. Jangan kita masuk neraka. Artinya apa? Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min nari. Ya, itu doa dia tu. Allahumma inna, ya Allah, kami minta pada kamu, nas'aluka, kami minta kamu, nas'aluka al-jannah, masuk ke dalam syurga. Kami minta kepada kamu supaya dapat masuk ke dalam syurga.
Wa na'uzu, kami minta lindung, janganlah kami ni, wa na'uzu bika, dengan dari kamu, minan nar, daripada neraka. Minta lindung, janganlah masuk dalam neraka. Ya, ini bukan ayat Quran ni, ini doa. Doa pengarang ni tadi. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau akan syurga dan berlindung dengan Engkau dari neraka. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ini semua orang doa ni. Ada doa ada tak? Ada tak baca doa itu? Jangan lepas baca doa itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Jangan miss. Setiap kali berdoa macam tu ya. Bila-bila masa pun, apa-apa acara pun, doa itu dibaca. Siapa tak hafal kejap ni. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lagi wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Artinya apa? Wahai Tuhan kami, berilah kami di dunia ini kebaikan dan di akhirat juga nanti kebaikan, dan nanti kebaikan pada akhirat, dan di akhirat nanti kebaikan pula. Berikanlah kami di dunia ini kebaikan dan di akhirat nanti kebaikan pula, dan jauhkan kami dari siksa neraka. Ini doa kita. Apa kebaikan dunia yang tak? Tadi dah saya kabarkan. Apa di antaranya? Tenang jiwa. Tak ada kelang kabut. Tak ada pungut rangat. Tak ada masalah. Masalah diri dia, masalah mak bapak, masalah mentua, masalah menantu, masalah anak-anak. Tak ada banyak masalah. Dalam dunia ni tenang jiwa ni. Seronok hidupnya. Tak ada sebab dia hendakkan berbagai-bagai penyelesaian terhadap masalah dia. Dia hendak kebaikan di dunia ni. Hendakkan tenang jiwa, apa buat? Banyak berzikir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak menyebut nama Allah. Selalu menyebut nama Allah. Tenang jiwa tu insya-Allah ya. Lagi nak apa? Kesihatan yang baik. Dalam dunia ni kalau sihat, senang tak beribadat? Senang. Kalau nyonyek-nyonyek senang kan? Tahu ke nyonyek-nyonyek? Nak datang ni nyonyek, sakit kepala lah, sakit gigi lah, sakit apa, senang kan? Senang nak beribadat? Macam-macam ada. Udahlah berjalan menjengkut-jengkut. Orang Kedari ada tak dalam berjalan jengkut-jengkut? Udah ngempor jalannya. Ya? Macam mana nak beribadat? Berdiri pun tak apa lalu. Kita minta kesihatan yang baik. Pertama ketenangan jiwa, kemudian tak kesihatan yang baik. Ketiga tak apa? Rezeki yang halal. Senang kita ada rezeki. Nak berpakaian ada pakaian. Nak mamam senang. Tak ada pula nak minjam sana, minjam sini, berhutang sana, berhutang sini. Biar rezeki yang halal. Di antara lagi apa kita minta? Dapat anak-anak yang soleh. Dapat suami yang soleh, dapat isteri yang solehah. Itu yang kita nak. Keluarga yang soleh-soleh belaka. Itu yang kita nak tu. Lagi nak apa? Dalam dunia ni, kebaikan dunia ni, apa nak lagi? Tak nak apa-apa lagi? Apa lagi nak dalam dunia ni? Kemewahan. Itu mewah tak nak, tak payah. Dapat tengah rezeki yang halal tadi dah tu. Kita nak dalam dunia ni apa? Selain daripada keterangan, kesihatan, apa nama? Dapat ilmu yang memberi manfaat. Kita nak ilmu yang memberi manfaat. Itu yang kita minta. Biar dapat ada ilmu, nak semayang ada ilmu, nak puasa ada ilmu, nak berniaga ada ilmu, nak kahwin ada ilmu, nak kenuri ada ilmu, apa saja dia mesti nak ada ilmu. Itu di antara kebaikan dunia yang kita nak. Di akhirat apa nak? Di akhirat apa nak? Yang pertama boleh menjawab soalan mungkar dan nakir. Yang kedua lepas daripada siksa kubur. Yang ketiga bangkit seperti apa? Manusia yang cantik. Bangkit dari kubur tu biar cantik aja.
Kalau perempuan serupa siapa? Dah saya khabar tu. Serupa siapa? Seperti Siti Nurhaliza. Siti Zulaikha. Seperti Siti Zulaikha. Kalau lelaki secantik Nabi Yusuf. Seperti apa? Seperti apa? Bukan seperti, secantik Nabi Yusuf. Rupanya apa dia lah, nizam apa nizam lah. Nuar menua lah, tapi secantik Nabi Yusuf. Saya apa saya lah. Itu kita tidak bangkit tu. Kemudian di padang mahsyar tidak apa? Tidak apa? Tidak naungan aras. Di mana tidak ada naungan melainkan naungan aras. Begitulah seterusnya ya. Dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian meniti siratal mustaqim cepat seperti kilat. Sudah lepas titi sirat tu ke mana? Ke mana perginya? Dapat masuk ke dalam syurga. Itu kebaikan di akhirat yang kita nak. Sudah masuk dalam syurga sudah ke tu? Cukup ke? Cukup ke? Tak cukup lagi. Kita nak lagi satu apa? Apa nak lagi dalam syurga tu? Makan, minum, kahwin. Apa yang tak dalam syurga tu? Diam je dia main ni. Nak apa? Melihat wajah Tuhannya, melihat wajah Allah ya. Itu dia. Kemudian ini dia, itu minta kita ya, jauhkan daripada siksa neraka. Kemudian Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Apa katanya? Berilah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahawa bagi mereka terdapat syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Gembirakanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahawa bagi mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai. Ndak ke tanda. Kali lagi, ndak ke tanda. Atel lepas ini nyemua kain ketang dada. Dapat ke? Lepas ini nengkin suami aja. Dapat ke? Lepas ini apa lagi? Menari lah dia. Caca ke, rumba ke, rock ke. Dapat ke? Dia ndak ke syurga ada dua je syaratnya apa? Beriman dan beramal soleh. Itu aja duanya. Beriman dan beramal soleh. Lagi apa kata Allah? Apa kata Allah dalam surah Yunus? Nanti kita tengok apa kata Allah dalam surah Yunus. Surah Yunus ayat yang ke-64. Kita tengok 64. 62 hingga 64. Okey, 62 hingga 64. Nanti kejap cari. Okey, 62 hingga 64. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah zalika huwal fawzul azim. 3 ayat. Artinya apa? Ketahuilah bahawasanya pembantu-pembantu Allah, aulia atau pembantu-pembantu Allah, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, tidak ada ketakutan atas mereka. Orang yang dikasihi oleh Allah tak ada takut. Sudah mati tak ada takut. Tak ada takut disoal kerana dia boleh jawab. Tak ada takut ketika kebangkitan kerana dia bangkit sempurna kejadiannya. Tak ada rasa takut langsung atas mereka, dan tidak pula mereka berduka cita. Bangkit seronok aja. Bangkit dari kubur tu seronok aja. Gembira aja. Nikmat aja dia dapat. Iaitu siapa? Orang-orang yang beriman. Nombor 1 nak beriman juga. Dan mereka berbakti. Beriman berbakti, yattaqun.
Ya, allazina amanu wa kanu yattaqun. Artinya mereka yang beriman dan juga bertakwa. Bertakwa tu berbakti lah tu. Waktu semayang dia semayang, waktu puasa dia puasa. Ya, waktu keluar rumah dia menutup aurat, dia berjuang di jalan Allah. Apa saja dia buat, semua mendatangkan keredaan Allah Taala. Waktu mengaji dia mengaji, tengah mengaji dia dengar betul-betul. Tak ada ngangguk aja depan ustaz. Ngapa ngangguk aja depan ustaz? Ngapa ngangguk aja depan ustaz? Mu meroloh. Ngangguk aja depan ustaz. Ini ada tak yang meroloh ni? Belum lagi, nanti kau sikit lagi. Tak ada di rumah, kerjanya apa? Bergaduh aja dengan suaminya. Nengkin aja kerjanya. Itu orang beriman dan beramal amal soleh. Itu yattaqun untuk mereka yang berbakti. Bagi mereka kegembiraan dalam kehidupan di dunia ini dan di akhirat. Bagi mereka itu lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka itu adalah kegembiraan dalam kehidupan di dunia. Di dunia tenang aja, seronok aja dia. Beribadah aja dia. Jiwanya tenteram aja. Dan di akhirat nanti juga akan tenteram. Betul berobatnya. Di dunia dan di akhirat tidak ada perubahan pada janji-janji Allah. Allah tak pernah mungkir janji. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan dalam janji-janji Allah. Zalika huwal fawzul azim. Mereka itulah orang-orang yang berjaya dalam dapat kejayaan yang besar. Itulah kebahagiaan yang besar. Dan demikian itulah kebahagiaan yang sangat besar. Itu untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Itu orang yang layak masuk surga. Lagi apa kata Allah dalam surah As-Sajdah? Hamim As-Sajdah, bukan apa ni? Hamim As-Sajdah. Hamim wal kitabil mubin, surah itu ya. Itu nanti kita cari. Apa kata Allah dalam Hamim As-Sajdah? Bukan surah Sajadah, surah Alif Lam Mim, ini Hamim ya. Hamim Sajadah. Tanzilum minar rahmanir rahim, itu apa? Atau nak cari tak jumpa Hamim Sajadah, cari surah Fusilat. Fusilat iaitu ayat 30 dan 32. Ayat 30 dan 32. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. 30 hingga 32. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Itulah sampai ke ayat 32. Apa artinya? Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap lurus, terus istiqamah, lurus, nescaya turun atas mereka malaikat-malaikat yang berkata, malaikat itu ngabar kepada kita, bahawa janganlah kamu takut dan janganlah kamu berduka cita. Apa kata malaikat? Komen jangan takut, jangan gaduh, aku ada, kata malaikat. Jangan berduka cita dan bergembiralah. Malaikat suruh bergembira dengan syurga yang penuh dengan dijanjikan oleh kepada kamu, dan janji yang pernah dijanjikan kepada kamu. Allah menjanjikan syurga dan Allah tak pernah mungkir janji. Kamilah pembantu-pembantumu. Siapa kami tu? Malaikat-malaikat tu pembantu kita. Dalam penghidupan di dunia dan di akhirat. Dan bagimulah di dalamnya itu syurga. Apa-apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu minta sebagai jamuan dari Allah. Nak makan apa ada je datang. Maha pengampun lagi maha pengasih. Allah itu maha pengampun lagi maha pengasih. Nuzulam min ghafurir rahim, diturunkan oleh Allah yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Nak makan apa datang.
Nak makan mi goreng datang. Nak makan mi rebus datang. Nak makan beef steak datang. Nak makan panggang kambing, datang panggang kambing. Apa saja, niat di hati datanglah dia. Itu di syurga aja. Di mana ni dapat? Di mana ni dapat kan? Rasa nak makan apa? Nak makan tom yam, ada tak? Aku teringin tom yam, ada tak? Tapi di syurga aku teringin tom yam. Datang. Dia dibawa dengan pinggan mah tau. Dibawa oleh wildan, pelayan yang cantik jelita tau. Pelayan tu cantik, lelaki ni pelayan lelaki, budak lelaki tapi cantik. Dia datang bawa dengan pinggan mat. Sila makan Tuan Anwar. Anwar pun makan. Lagi makan, lagi sedap, lagi makan, lagi sedap, lagi makan, lagi sedap. Selera Anwar ni syurga esok berapa? 70 kali ganda daripada selera di dunia ni tahu. Kalau di dunia ni dia boleh makan 3 pinggan, esok di syurga berapa pinggan makan? 210 pinggan. Apa lemaknya? Itu selera orang dalam syurga. Nizam menong, aku kalau dapat apa? Dapat makan apa makan yang gemuk dia apa? Apa gemuknya? Nak makan mi apa? Mi kari. Udah datang. Wildan yang bawa. Sila makan Cik Nizam, kata dia apa? Wildan pelayan syurga tu. Dia mau makan. Lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap. Di syurga tu asal makannya sedap lah. Dalam dunia ni kalau pagi makan mi, tengah hari makan mi, petang makan mi, malam makan mi, esok pagi makan mi lagi. Tengah hari esok makan mi lagi macam. Dah petang esok jamu dengan mi juga macam. Nengok mi pun muntah. Tapi bukan di syurga. Di syurga tak ada jemu-jemu, tak ada muntah-muntah, tak ada bosan-bosan. Sentiasa aja ada, sentiasa aja gembira. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Jangan kamu rasa takut, jangan kamu rasa berduka cita. Itu dia ya. Dalam syurga tu. Itulah orang-orang yang layak masuk ke dalam syurga, iaitu siapa tadi? Orang-orang yang beriman, iaitu yang terus beriman sampai mati. Bahawa janganlah kamu takut dan janganlah kamu berduka cita. Bergembiralah dengan syurga yang yang pernah dijanjikan kepada kamu. Kamilah pembantu-pembantu tu, malaikat jadi membantu kita dalam kehidupan kamu di dunia. Di dunia pun malaikat bantu tau. Malaikat hafazah sentiasa jaga kita. Dan di akhirat, dan bagimulah di dalamnya syurga apa saja yang kamu inginkan. Apa ndak ada je. Ndak buat royan datang royan, ndak dukung datang dukung. Nak manggil datang manggil. Lagi nak rambutan datang rambutan. Serupa ke rambutan syurga dengan rambutan dunia? Lain tau. Rambutan dunia ni kadang-kadang ada yang masam. Kadang-kadang ada yang apa? Ada yang lekat, tak mau jenuh, tak mau lekang. Itu rambutan dunia. Tapi di syurga esok rambutannya semua elok-elok, lekang-lekang. Doyan di syurga dengan doyan di dunia serupa kan? Doyan di dunia ni apa? Kadang-kadang mangkuk. Ada tak mangkuk doyan di dunia ni? Ada. Tapi di syurga ada mangkuk? Tak ada. Elok tekan je sini tu. Musang king semua doyan di syurga esok. Lagi makan, lagi sedap, lagi makan, lagi sedap. Tak ada lepas tu bangor keluar baunya. Tak ada. Di syurga esok sedap baunya, wangi aja. Bijinya kecil, biji je pun boleh makan, sedap. Di dunia ni ada orang makan biji doyan. Di syurga esok duk biji boleh makan tau. Ada ke orang di syurga esok tak ada gigi? Ada ke? Esok penuh giginya. Boleh makan biji doyan, boleh makan biji nangkil, boleh makan apa saja boleh makan. Jerin boleh makan, petai boleh makan. Tak ada pula busuk tau. Di syurga mana ada yang busuk-busuk? Sedap aja. Itu dia ya. Apa yang kamu inginkan semua ada. Mana kata jangan kamu berduka dan gembiralah dengan syurga yang penuh, yang pernah dijanjikan kepada kamu. Kamilah pembantu-pembantu dalam penghidupan di dunia dan di akhirat. Dan bagimulah di dalamnya iaitu syurga apa saja yang kamu inginkan.
dan apa yang kamu minta. Apa minta? Ada dapatlah. Sebagai jamuan dari Allah Taala yang maha apa? Maha pengampun lagi maha pengasih. Allah maha pengampun dan maha pengasih. Kemudian apa kata Allah lagi? Maka gembirakanlah hamba-hambaku yang mendengarkan akan perkataan lalu mengikuti yang paling baik, iaitu perkataan-perkataan Allah. Mereka lah yang beroleh, bukan beroleh, itu beroleh petunjuk dari Allah, dan mereka lah yang dapat berfikir, yang dapat berfikir. Kita tengok ya, apa surah apa? Surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ayat 18. Kita tengok surah Az-Zumar ayat 18. Ayat 18. Alright. Ulaik, bukan atas lagi. Allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab, kata Allah ya. Artinya apa? Orang-orang yang hamba-hambaku yang mendengarkan akan perkataan Allah ya, lalu mengikuti yang paling baik. Dia hanya ikut yang baik-baik aja. Fastabi'una ahsana. Allah suruh, bila Allah suruh tu artinya baik tu, dia ikut. Allah suruh sembahyang, dia sembahyang. Allah suruh puasa, dia puasa. Allah suruh berjihad, dia berjihad. Ini orang yang layak masuk syurga ya. Dia mendengar saja apa perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah Allah tu dia yakin baik belaka. Ulaikal ladzina hadahumullah. Mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ya. Orang-orang yang orang-orang yang hamba-hamba. Gembirakanlah hamba-hambaku yang mendengarkan akan perkataan lalu mengikuti yang paling baik. Dia buat yang baik-baik je, iaitu perkataan-perkataan Allah. Mereka lah yang beroleh petunjuk dari Allah. Dapat petunjuk itu artinya. Dan mereka lah yang dapat berfikir. Orang yang berfikir tu tak boleh berfikir tu orang sentiasa mengikut perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu orang yang berfikir. Ya, Allah kata jangan minum arak, dia tak minum arak. Allah kata jangan mencuri, dia tak mencuri. Allah kata jangan derhaka kepada ibu bapa, dia tak derhaka kepada ibu bapa. Dia ikut perintah Allah Taala. Itulah orang yang berfikir. Kan dia tahu akibatnya dia dapat syurga kalau dia ikut. Kalau tak ikut, apa dapat? Dia dapat neraka. Orang yang boleh berfikir, dia akan menjalankan apa saja perintah Allah Taala dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Taala. Kemudian orang yang layak lagi, apa kata Allah? Banyak ni orangnya dalam Quran ni. Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjuang di jalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka, adalah bagi mereka itu bahagia. Tuhan meninggikan, menggirangkan hati mereka dengan rahmatnya, keredaan dan syurga-syurga. Bagi mereka di dalamnya ada nikmat yang besar. Ada nikmat yang besar. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kerana sesungguhnya Allah itu mempunyai ganjaran yang besar. Surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 20 hingga 22. Surah At-Taubah ayat 10 hingga 22. Baik. Ayat 10 hingga 22. 20 ya, ayat 20 hingga 22. Okey. Yubashiruhum rabbuhum birahmah minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada inna Allah indahu ajrun azim. Udah, itu je. 3 ayat Yubashiruhum, berilah berita gembira kepada mereka,
Rabbuhum dari Tuhan mereka birahmatin dengan rahmat Allah Taala. Ya. Berilah berita gembira orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjuang di jalan Allah. Iaitu mereka patut dia apa? Dapat berita gembira. Ya, mereka yang gembira. Berilah berita gembira kepada mereka. Ayat 20 dulu. Nanti jap cari ayat 20 dulu. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Yaitu mereka-mereka yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta-harta mereka dan diri-diri mereka, maka ditinggikan, dibesarkan darjat mereka di sisi Allah Ta'ala. Dan mereka itulah orang yang dapat kejayaan yang sebenarnya. Itu janji Allah yang pertama tadi ya. Iaitu mereka-mereka yang berhijrah. Apa kata hijrah? Apa kata hijrah? Pindah. Lepas ni kan balik gulung di komentar. Semua hijrah ke kampung ya. Pindah ke kampung itu kan? Bukan itu maksudnya. Berubah. Kalau dulu kedekut, apa jadi lepas ni? Jadi pemurah. Kalau dulu malas, lepas ni jadi rajin. Kalau dulu rajin, jadi malas ya. Berubahlah jadi lebih rajin daripada dulu. Kalau dulu perampui, apa jadi? Jadi penyabar, penyantun namanya, penyantun. Kalau dulu nak nengkin aja, lepas ni apa? Lepas ni apa? Jadi penyabar dan sebagainya. Itu disuruh wahajaru, berubah, yang berpindah. Wa innal ladzina amanu wahajaru. Mereka apa ni? Beriman dan berhijrah. Wajahadu. Apa arti wajahadu? Berjihad. Berjihad di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah. Fi sabilillah, di jalan Allah Ta'ala. Bi amwalihim, dengan harta-harta mereka. Gunakan harta itu di jalan Allah. Bukan semua, sebahagian dari harta itu guna jalan Allah. Wa anfusihim, dan diri-diri mereka. Gunakan masa yang ada, tenaga yang ada, fikiran yang ada, apa saja untuk menaikkan agama Allah Ta'ala. Wa a'zamu darajatan 'indallah, akan dibesarkan darjatnya di sisi Allah Ta'ala. Wa ulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang dapat kejayaan. Lepas tu kalau dia dapat apa itu, apa kata Allah? Yubashshiruhum, berilah berita gembira kepada mereka. Rabbuhum, dari Tuhan mereka, birahmatin, dengan rahmatnya, rahmat Allah Ta'ala. Minhu wa ridwanin wa jannatin lahum. Dari Allah, darinya, dengan keredaannya, dan dapat syurga baginya. Fiha na'imun muqim, dan yang di dalam syurga itu nikmat yang sentiasa kekal. Nikmat dalam syurga itu kekal ya. Bukan dalam dunia ni. Dalam dunia ni nikmat terasa juga tapi tak kekal. Makan sedap. Ya, kita makan sedap tu. Di mana sedapnya? Di mana sedapnya kita makan benda sedap tu? Di kerongkong aja. Dia telan, dia ke bawah, sedap kan lagi? Sedap juga, korang sikit sedapnya. Ke bawah lagi sedap kan? Ke bawah lagi sedap ke? Ke bawah lagi sedap ke? Ke bawah lagi sedap ke? Udah masuk dalam perut sedap ke? Betul? Lagi dia ke bawah sedap ke? Esok pagi pergi ke tempat yang lebih sedap ke? Esok pagi pergi tempat mana? Tempat yang paling tak sedap sekali pergi. Bangor baunya. Itu nikmat dunia ni. Tapi di akhirat, lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedapnya. Bukan makan aja nikmat akhirat ni, apa-apa pun jadi nikmat belaka. Ya, bunyi-bunyian nikmat, pandangan mata nikmat, apa saja jadi nikmat. Ya, daun-daun tu ditiup di angin, berdesir, bergeseran antara daun dengan daun. Dia mengeluarkan bunyi yang lebih merdu daripada gesekan biola sawat. Hamzah Dolmat. Lebih sedap daripada gesekan biola Hamzah Dolmat. Itu di syurga tau. Lebih hebat daripada tiupan saksofon
Siapa? Ahmad Nawab? Tak ada. Siapa? Kasim Selamat. Ya. Nonggin Tengku Zaleha dengarnya. Iya ke tak? Tidak kena tengok ni, henti kena buat dah. Begitu dia punya sedapnya. Itu dia syurga. Apa saja dia merupakan nikmat. Ya. Okey. Banyak menang banyak menang khazanah dalam ni. Okey. Itu ya. Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjuang di jalan Allah dengan hartanya dan jiwa mereka adalah bagi mereka itu bahagia. Tuhan menggirangkan, Tuhan menyeronokkan hati mereka dengan rahmatnya, keredaan, Allah redha, dan syurga-syurga bagi mereka di dalamnya ada nikmat yang besar. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya kerana sesungguhnya Allah itu mempunyai ganjaran yang besar. Kalau dah masuk syurga kekal tau. Nikmatnya kekal, kegembiraannya kekal, keseronokannya kekal. Dalam neraka ada yang kekal, ada yang tak kekal. Bagi orang kafir kekal, azabnya kekal, siksanya kekal, penderitaannya kekal. Itu orang kafir. Tapi bagi orang beriman tak kekal. Dah habis dosanya, dia akan keluar dari neraka dan dapatlah masuk ke dalam syurga. Sudah masuk dalam syurga, kekal dalam syurga. Tak ada lagi keluar dari syurga, ya, kekal aja kalau dah masuk dalam syurga. Itu dia hebatnya syurga, ya. Tapi neraka tak kekal, ya. Ada yang kekal, ada yang tak kekal. Kalau masuk neraka lah. Atas tak ngapel lah, ya. Iya ke puan-puan, iya ke tuan-tuan. Tak ngapel lah masuk neraka, kejap aja. Lepas tu masuklah syurga. Ya, nak ke tak? Ngangguk lah, nak, ayah nak kata. Ini dia perempuan tuan-tuan, ya. Dalam syurga kekal. Sudah masuk syurga tu tak boleh keluar lagi. Kerana orang yang layak masuk syurga tu orang beriman dan amal soleh aja, lain tak layak. Bila dah masuk tak boleh keluar lagi. Segala-galanya kekal. Umurnya berapa tahun? Ini umur berapa tahun ni? 33. Dia mau jawab. Yang dia mau jawab. Ini berapa umur? 33 umurnya. Ini berapa umur? 18 umurnya. Ya. Tahun depan berapa umur? 18. Tahun depan berapa umur? 18. Lagi 100 tahun berapa umur? 18. Ya, tak ada apa? Tak ada tua-tua. Dalam syurga tak ada orang tua-tua. Muda-muda belaka. Saya berapa umur? 33. Sentiasa umur macam tu dalam syurga. Itu orang yang layak masuk syurga ni, ya. Maka gembirakanlah mereka. Bukan tu, sesungguhnya Allah itu mempunyai ganjaran yang besar. Allah boleh bagi ganjaran yang besar. Lagi apa kata Allah dalam surah Yasin tu? Ini setiap minggu baca. Surah Yasin ayat 11. Ya, nanti kita cari surah Yasin. Surah Yasin ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Ya, apa nama? Apa artinya? Engkau hanya perlu mengancam orang yang kira-kira bisa mengikuti pengalaman dan takut terhadap Allah yang Maha Pemurah di dalam urusan yang ghaib, maka gembirakanlah mereka dengan ampunan dan ganjaran yang mulia. Kamu hanya perlu mengancam orang kira-kira bisa mengikuti peringatan dan takut terhadap Allah. Orang yang takut kepada Allah tu bolehlah kita pujuk, bolehlah kita kabarkan tentang neraka. Mereka akan ikut kita. Tapi orang yang tak beriman mau ikut tak? Tak maunya.
Dari orang yang beriman sekejap je, senang je kita menakutkan mereka tentang azab neraka. Terhadap Allah yang Maha Pemurah di dalam urusan yang gaib, benda-benda syurga dan neraka ni benda gaib. Bukan nampak, bukan boleh bukti pun. Dia hanya yakin. Allazina yu'minuna bil ghaib. Benda yang tak boleh kita buktikan. Siapa ada nampak syurga angkat tangan? Angkatlah. Siapa ada nampak neraka angkat tangan? Tak ada nampak. Ini dua-dua gaib ni, kena yakin aja, kena percaya je ya. Ada nampak neraka? Imam nak tanya. Ada ke nampak neraka? Ada masuk neraka? Wasajannabuhal atqal ladzi yaslan narul kubra. Tengok apa? Kalau kamu buat benda-benda yang dimurkai oleh Allah, barulah wasajannabuhal atqal ladzi yaslan narul kubra. Nanti akan dimasukkan ke dalam neraka yang besar. Wasajannabuhal atqal ladzi yu'ti itu. Apa nama ayat tadi? Baca. Macam mana? Wallazina idza yakhsha. Wallazina idza yakhsha. Wallaili idza yaghsha. Demi malam yang kamu takut. Ada orang takut ke malam, bukan takut ke neraka, dia takut ke gelap. Wallaili idza yaghsha. Jadi itu tak ada kena-mengena dengan syurga neraka. Dia malam siang aja. Wasyamsi wa duhaha, lawannya wallaili idza yaghsha. Ustaz tanya Ustaz, dalam syurga tu ada siang malam juga ke? Dia tak ada siang, tak ada malam, tapi ikut kehendak kita. Kalau kita nak malam, dia malam dah. Nak siang, dia siang dah. Sebab itu dah umur tak meningkat. Dia tak ada meningkat. Dia tak ada siang malam. Kalau nak siang, dia siang selama-lamanya. Kalau nak malam, dia malam selama-lamanya. Dia mengantuk tak ada. Dalam syurga tak ada ngantuk tau. Yang membawa ngantuk di mana? Di mana? Dalam dunia aja. Tak ada tidur orang dalam syurga. Tak ada tidur ke? Tidur, tapi tidur bukan kerana mengantuk. Orang yang macam mana yang masuk neraka terus dah? Boleh bagi. Udah kita kabur tu kan. Orang yang kufur dan maksiat. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang kufur dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah yang menjadi ahli-ahli neraka. Hum fiha khalidun, artinya apa? Mereka di dalamnya kekal abadi selama-lamanya. Nak ke tak nak? Tok Imam, nak ke tak nak? Tak naklah. Kita nak masuk dalam syurga. Tapi petang ni kita cerita tentang syurga, bukan cerita neraka ya. Kita cerita tentang syurga. Neraka dah kita baca dah dulu ni. Azab-azab neraka ni. Ya. Baik. Ini yang surah Yasin tadi ya, nombor 11. Innama tunziru man ittaba'a dzikra khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Ya, sesungguhnya orang-orang yang kamu ancam dengan apa? Dengan peringatan supaya mereka takutkan rahmat dan takutkan benda-benda gaib. Berilah berita gembira kepada mereka dengan balasan yang mulia-mulia ya. Dengan ampunan yang sangat mulia, ganjaran yang mulia. Kemudian ada lagi satu. Surah Ali Imran ayat 169 dengan sampai 171. Cari surah Ali Imran. Ini orang yang layak masuk syurga tadi ya. Surah Ali Imran ayat 169 sampai 171. Satu enam sembilan. Nanti kejap ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 3, 4. 1, 3, 5. 1, 4, 1.
150. 169. 150, 155, 159, 10 ayat lagi. 167, 169 anda. Wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ya. Farihina sampai 171 ya. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billazina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kemudian yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Itu dia. Artinya sini ada. Ya. Engkau hanya perlu mengancam orang yang kira-kira bisa mengikuti peringatan dan takut terhadap Allah. Orang yang takut terhadap Allah tu kita sebut sikit je dia akan ikut cakap kita. Sebut sikit tentang neraka dia akan takut. Sebut sikit tentang syurga dia akan ikut. Itu orang yang beriman tadi yang Maha Pemurah dan dalam urusan yang gaib, benda-benda gaib tu walaupun dia tak tahu, dia tak nampak, dia tak jelas, dia tak ada nengok, tapi dia tetap yakin. Maka gembirakanlah mereka dengan ampunan. Allah janji untuk mengampun mereka dan ganjaran yang mulia. Ganjaran tu apa? Balasan. Dapat balasan yang mulia. Janganlah engkau sangka bahawa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Orang yang berperang di dalam jalan Allah tu kalau dia mati, dia bukan mati sebenarnya. Mereka tu sebenarnya tak mati. Wala taqulun, wala jangan kamu katakan wala taquluna allazina. Kita dah lupa ayat tu kan? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, kata Allah. Bal ahya'um walakin la tash'urun. Jangan kamu katakan mereka-mereka yang mati di jalan Allah itu sebagai mati, bahkan mereka tetap hidup sedangkan kamu tidak menyedarinya. Orang yang mati di jalan Allah tu mati terbunuh, dia orang Yahudi tu. Mereka tu sebenarnya bukan mati, di sisi Allah mereka hidupnya. Ini pun begitu juga. Jangan engkau sangka bahawa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu tetap hidup di sisi Tuhan. Di sisi Tuhan mereka dan diberi rezeki. Ada mamam tahu, dah mati tu, ada mamam. Sebab tu kita tengok dalam internet tu, mereka-mereka yang mati terbunuh oleh orang Yahudi tu senyum aja, berseri-seri mayatnya tu. Bercahaya-cahaya rupanya. Kenapa? Mereka sebenarnya bukan mati, mereka itu hidup di sisi Allah Taala. Ada makan, minum dan sebagainya. Ada rezeki. Dalam keadaan bersukaria, seronok dah. Dengan apa yang Allah telah untukkan bagi mereka. Dari kurnianya, Allah kurniakan bagi mereka itu macam-macam ya. Dan mereka bergirang hati pula untuk orang-orang yang di belakang mereka. Orang yang lepas mereka itu kalau mati juga akan patutnya girang gembira. Yang belum berhubungan dengan mereka, iaitu bahawa tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak pula mereka berduka cita. Mereka bergirang hati dengan nikmat Allah dan kurnianya, dan sesungguhnya Allah tak menyia-nyiakan akan ganjaran orang-orang yang beriman. Jadi orang yang mati di jalan Allah itu sebenarnya tak mati, mereka itu tetap hidup, diberi rezeki, diberi kurnia, diberi nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Itu janji Allah dalam surah Ali Imran. Banyak lagi apa ayatnya. Itu orang yang layak. Iaitu yang tadi apa? Orang beriman, orang beramal soleh, kemudian orang yang berjuang, orang yang berhijrah. Itu orang yang layak masuk syurga. Kemudian apa kata Allah lagi dalam surah apa lagi? Dalam surah At-Taubah lagi. Tengok surah At-Taubah pula. Ini janji Allah ya. Surah At-Taubah
Iaitu ayat berapa? 111 dengan 112. Seratus sebelas, 112. Enam puluh sembilan, 80, 88, 93, 54, 100 yang 111, 112, 106, 107, 111, 112. Alright. 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yaqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injil wal qur'an wa man awfa bi 'ahdihi minallah fastabshiru bibai'ikum alladhi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'azim. Sekali lagi. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injil wal qur'an wa man awfa bi 'ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'azim. Surah 100 ayat 111 surah At-Taubah. Ya, maknanya ada di sini. Ini makna sini. Sesungguhnya Allah telah memberi dari orang-orang yang beriman. Mula-mula nak beriman dulu. Bila beriman baru Allah nak belinya. Orang kafir Allah tak nak beli. Ya, orang beriman dulu. Ya, dari Ariel Sharon Allah nak beli tak? Nak beli ke? Dari Benjamin Netanyahu Allah nak beli tak? Tak nak. Dari Chua Soelek Allah nak beli ke? Dia nak beriman dulu baru nak beli ya. Dari Sami Value Allah nak beli tak? Tak nak. Dia nak beli daripada orang yang beriman. Kalau Sami Value tu dah masuk Islam, baru Allah nak beli. Ya, dia dah beriman, baru Allah nak beli. Tukar nama, tak nak nama Sami Value, nama Anwar Value. Baru boleh nak. Baru Allah nak beli. Ya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman akan jiwa diri mereka itu dan harta mereka itu dengan balasan bahawa bagi mereka itu syurga. Allah nak beli dengan syurga. Ndak ke tak ndak? Ndak ke tak ndak? Harta kita itu kita serahkan di jalan Allah. Allah bayar balik dengan syurga. Ya Allah, kita harta berapa yang ada kita nak bagi? Tu Imam. Berapa kita nak bagi kepada masjid ni? Habis tinggi RM1,000. Tapi Allah nak balas balik dengan syurga. Dia bayar dengan syurga. Bila Allah membeli tu, dia bayar dengan harga lebih mahal ke harga lebih murah? Lebih mahal dia bayarnya. Kita beli. Orang berjual tu nak untung ke nak rugi? Orang berjual nak untung ke nak rugi? Nak untung lah, itu sebab dia bayar lebih. Kita bagi RM1,000, Allah bayar dengan syurga. Contoh aja lah ya. Kadang-kadang tak ada RM1,000 pun, 2 kupang aja. Allah bagi dengan syurga. Boleh tak? Boleh tak Allah bagi dengan syurga? Boleh. Akan harta dan jiwa-jiwa mereka dengan balasan bahawa bagi mereka itu syurga, iaitu hendaklah mereka berperang. Nombor 1 nak berperang di jalan Allah. Dan mereka membunuh. Bunuh dapat pahala tau. Bunuh orang dapat pahala. Tak? Tak nak ke bunuh orang dapat pahala? Tapi syaratnya dalam peperangan menegakkan Islam lah. Kalau lari, berdosa besar. Orang yang lari dari perjuangan tu berdosa besar tau. Kena berjuang. Dia bunuh dapat pahala. Orang tu mati tangan kita, tekam mati orang tu, kita dapat pahala. Kita pula mati macam? Dapat pahala juga. Itu orang yang orang beriman ya, bila dia berperang. Dia terbunuh pun dapat pahala, dia membunuh pun dapat pahala.
lalu mereka membunuh dan terbunuh. Ya, sebagai satu perjanjian yang besar tentang hal itu. Yang tersebut di dalam Taurat, ada sebut dalam Taurat. Taurat tu kitab siapa punya? Siapa punya? Nabi Musa punya, orang Bani Israel punya. Ya. Injil siapa punya? Nabi Isa punya. Ya. Dan Quran siapa punya? Nabi Muhammad punya. Siapa punya Quran? Kita punya. Umat Nabi Muhammad dan umatnya. Kerana bukankah tidak ada yang sempurna janjinya dari Allah, melainkan Allah tak ada yang boleh menyempurnakan janji, ya. Karenanya lah bergembiralah dengan perjanjian kamu yang sudah kamu janjikan kepadanya, kerana yang demikian adalah bahagia besar. Orang yang dapat disempurnakan janji oleh Allah, orang itulah yang dapat kebahagiaan yang besar, yaitu orang-orang yang bertaubat. Nombor satu, nak bertaubat. Ya. Sudah taubat belum? Sudah taubat ke belum? Tuan-tuan dan puan, sudah taubat ke belum? Belum. Bila nak taubat? Kejap ini, now, al-an. Dia masa ini taubat. Itu dia syaratnya orang-orang yang bertaubat. Lepas bertaubat beribadat. Lepas ini kan kita nak buat apa? Nak sembahyang, main apa? Main asok. Beribadat. Kemudian beribadat yang memuji. Muji siapa? Muji Ustaz Ibrahim. Puji siapa? Puji Allah aja. Walahul hamd, dan baginya lah segala puji-pujian. Memuji dia. Beribadat yang memuji dan yang mengembara. Mengembara itu apa? Berjalan di jalan Allah Ta'ala. Pergi ke sana kerana nak menuntut ilmu. Pergi berjalan-jalan kerana nak mengembangkan Islam. Jalan-jalan kerana nak berdakwah. Itu mengembara di jalan Allah, ya. Mengembarakan ataupun mengembangkan ajaran Allah. Macam orang tabligh itu. Ada pernah dengar orang tabligh tak? Kesana kemari mengembara. Nak mengembangkan Islam di kalangan masyarakat. Yang rukuk. Sekarang nak rukuk tak? Nak rukuk tak? Rukuk itu rukuk tertin tunduk kepada Allah. Yang sujud lagi, yang menyuruh buat baik, amar makruf. Amar makruf, menyuruh orang buat baik. Kemudian yang melarang membuat mungkar. Apa artinya? Cakap apanya? Cakap Islamnya apa? Nahi mungkar. Nahi mungkar. Ini bukan Hindustan ni tau. Nahi itu bukan cakap Hindustan. Cakap Arab. Ya, nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Ya, katakanlah ada orang nak buat joget lambak di Banin. Apa buat? Apa kita buat? Sebagai penduduk ataupun jatuh kuasa masjid, apa nak buat? Halam, jangan bagi dianya berlaku. Ya. Tu imam nak kenuri, ngawinkan anak. Dia nak buat joget lambak rumah dia, apa buat? Kabur pun dia, jangan tu imam, dosa. Kena kabur. Itu nahi mungkar namanya. Ya. Mujur sini tak ada, ya? Ada ke? Tak ada, mujur lah tak ada, ya? Itu namanya nahi mungkar. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Dia mencegah kepada kemungkaran. Melarang membuat mungkar. Dan yang menjaga batas-batas, iaitu larangan Allah Ta'ala. Menjaga apa yang Allah larang jangan buat, apa yang Allah suruh jangan tinggalkan. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu. Wa basyiril mukminin. Berilah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Ya, surah At-Taubah ayat 111 dengan 112. Wa basyiril mukminin, ini ya. Sudah. Kemudian akan datang kita baca lagi, ya, lain-lain. Ada surah apa lagi? Surah Baqarah, surah Maryam, surah Ali Imran. Lagi habis sampai surah Ali Imran itu akan datang kita baca insya-Allah, ya. Sekarang jam dah 4.39, dah masuk benar masa dah. Baik. Jangan kerana nak ngaji pula melanggar waktu langsung tak sembahyang. Sampai pukul 7 baru habis. Ya. Biarlah, berhentilah kita sekarang ni. Okey, itulah pengajian kita pada petang ni. Ya. Ada nak tanya